A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar? Baik, alhamdulillah. Seperti mana biasa, kita alunkan qasidah Fil Quran dengan alunan yang merdu dan syahdu. Jadi, ini Al-Quran Zatun mahdud Ahadithuha Haqqun fardun Hiya mushidun Fi walahun Min haythu Hawaituhu wadun لكن من حيث الذات له لا كل هناك ولا بعض لكن من حيث الذات له لا كل هناك ولا بعض هي لذاته في ذاته من حيث ذوق ولا غض والفهم لتلك الذات بالقرآن هي هو هذا القرض هي هو هذا القرض Alhamdulillah, alunan syahdu cuma hanya pada perkataan hiya huwa tadi tambahkan bunga. Hiya huwa. Ya, nah. Okay, kita terus kepada pelajaran kita, iaitu istilah-istilah sudah selesai, iaitu qita'ah, ikhtilal, semua kita telah pelajari. InsyaAllah pada kali ini kita akan membicarakan tentang hukum bertarannum. Adakah haram, makruh, macam mana keadaan haram, macam mana keadaan makruh, macam mana keadaan sunat. Kita pergi kepada yang pertama. Hukum bertarannum, iaitu sunat. Macam mana dikatakan bertarannum itu sunat. Yang pertama, sekiranya kita belajar tarannum dan alunan tarannum kita ini dapat mempertingkatkan syiar Islam. Seperti mana yang kita lihat pada hari ini, MTQ, Majlis Tadarus Al-Quran Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa. Di mana selalu dibuat peringkat antarabangsa? Di luar negeri. Di Kuala Lumpur. Di mana? PWTC. PWTC. Selalu ini peringkat antarabangsa. Jadi semua orang tahu bila hampir kepada Ramadan, pertandingan Quran di PWTC. Dan di mana orang Iran datang, Mesir dan Pakistan. Mana lagi? India, Indonesia. Di mana Malaysia yang menjadi tuan rumah dan dengan sendirinya menaikkan nama Islam dan juga nama Malaysia di mata dunia. Yang kedua, dapat menarik perhatian kepada Al-Quran. Dengan sendiri, bila kita baca dengan bertarannum, dengan tarannum yang bagus, dengan sendirinya akan menarik perhatian kita kepada Al-Quran. Setiap hari kita tidak mengalunkan bacaan Al-Quran, kita rasa ada benda yang belum lengkap lagi, tak sempurna lagi ni. Rupanya belum bertarannum lagi, belum membaca Al-Quran dengan alunan yang bagus lagi. Okey. Kemudian yang ketiga, menarik minat belajar Al-Quran. Macam mana dapat menarik minat belajar Al-Quran? Contoh, program Mari Bertarannum. Jadi kita lihat adik-adik sendiri makin lama makin semangat untuk belajar Al-Quran. Sebab makin lama makin belajar, makin rasa minat. Makin belajar, makin
minat sebab ada alunan-alunan tertentu. Bila ayat yang menunjukkan sedih, kita alunkan dengan sedih. Bila ayat yang menunjukkan rasa marah, kita mengeluarkan rasa marah. Dengan sendiri kita kata, oh seronok dalam belajar Quran ni. Ada tajwid, ada fasahah, ada tarannum, ada macam-macam lagi apa? Macam-macam ada kan? Ada macam-macam lagi. Macam-macam ada. Okey, seterusnya yang keempat, dapat melahirkan ketinggian mukjizat Al-Quran. Bila kita membaca Al-Quran dengan fasahah yang betul, tajwid dengan betul, membaca dengan tarannum, tarannum nahwan kebayati dengan bagus, dengan sendirinya kita melahirkan Al-Quran itu sebagai mukjizat. Kita mengatakan bahawa Al-Quran itu mukjizat, Al-Quran itu mukjizat kepada orang bukan Islam. Tetapi kita membaca Al-Quran dengan tidak ada menunjukkan bahawa Al-Quran itu mukjizat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mukjizat. Orang yang dia dengar kata, macam mana Al-Quran ini mukjizat? Baca pun tak apa bagus. Kalau baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alunan campur dengan tajwid, itulah Al-Quran mukjizat agung. Boleh? Boleh. Okey, nampaknya kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam rancangan Mari bertarannum. Ya Rabb. Teruskan pelajaran kita, iaitu hukum-hukum bertarannum, ya. Kalau tadi kita menganalisa macam mana hukum bertarannum, iaitu sunat, ya. Yang kedua, haram. Okay, haram, ya. Macam mana dikatakan apabila kita bertarannum hukumnya haram? Kita lihat pada skrin. Yang pertama sekali, merosakkan keaslian Al-Quran. Tajwid tidak betul. Fasahah, sebutan makhraj huruf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Merosakkan keaslian Al-Quran. Waladdam. Ada waladdam? Tak ada. Ataupun ghairil maghdubi 'alaihim. Mak apa je tu? Dubi 'alaihim. Mak sendiri, mak panjang lebih-lebih kadang-kadang kan. Tak boleh. Ghairil maghdubi 'alaihim. Itu merosakkan keaslian Al-Quran. Jadi haram. Sebab kita bertarannum, kita lebihkan tarannum daripada hukum-hukum lain, seperti hukum tajwid. Lagu dah bagus. Ihdinas siratal, panjang lah, mustaqim, panjang 14 harakat. Dengan sendiri, walaupun lagu bagus tapi merosakkan tajwid, tak boleh, haram hukumnya. Kemudian menjatuh atau menghina keutuhan Al-Quran. Macam mana? Contoh, suara dah bagus tapi membaca dengan menggunakan tarannum ataupun lagu. Lagu-lagu selain daripada lagu Al-Quran. Seperti mana kita kata baca dengan dikir barat. Assalamualaikum. Kemudian kamu apa kau ambil tu kan? Kenapa dikir barat hari ini aku datang nak rakam TV 9 macam itu lah, macam mana? Wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tak boleh, itu menghina Quran. Baca secara dikir barat tak boleh. Begitu juga dengan membaca dengan alunan lagu. Itu adalah haram, menghina Al-Quran itu sendiri. Kemudian seterusnya menghalang kemajuan dan ketinggian Al-Quran. Okey, macam mana? Menghalang kemajuan. Amelina macam mana?
Ataupun yang keempat, menyeleweng matlamat yang dilarang oleh syarak. Tak tahu. Tukar Tak tahu. Macam mana Hafiz? Cuba. Tukar niat. Tukar niat. Bagus. Macam mana? Macam niat kita nak tunjuk-tunjuk orang. Baca Quran bertaranum. Aku nak tunjuk ke Rashid ni. Niat ke Rashid seorang dapat. Aku boleh buat juga. Tu baca lah. Belajar dengan Tok Guru supaya Rashid ni nanti bila bertanding kalah. Mana menyeleweng daripada matlamat yang dilarang oleh syarak, ataupun masuk pertandingan hanya semata-mata untuk menang dan dapat duit. Sekiranya pengajar meletakkan hadiah Johan 250,000. Semua masyarakat akan cari Tok Guru untuk belajar taranum. Itu sudah menyeleweng daripada matlamat asal. Itu untuk pertama sekali kita untuk mengindahkan Al-Quran dan juga untuk menampakkan syiar, ya. Okey, itu adalah hukum haram apabila kita bertaranum, ya. Jadi kita terus kepada latihan harkat pertama dan kedua taranum nahwan. Jadi ustaz mahu adik-adik lihat pada skrin, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau sebelum ni kita mengalunkan taranum nahwan pendek, harkat pertama cuba. Zalika fa 1 2 mula. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Okey, kali ni cuba buat wa in jahad sampai fala tuti'huma. Boleh? Tapi nafas mesti jaga, ya. Okey, kita dengar peserta yang pertama, adik Rashid. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi Sambung terus. ilmu fala tuti'huma. Okey. Boleh? Lagu 60-70% tepat dari segi alunan. Okey, seorang lagi. Senyum mudah. Okey, cuba mudah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala Sama juga. Masih lagi baru, ya. Baru dua kali, ya. Okey. Kita akan mengalunkan wa in jahadaka ala an tusyrika bihi. Ustaz akan masukkan yang pertama sekali kita akan terapkan bunga. Yang kedua ikhtilal. Kemudian salalim, ya. Boleh? Boleh. Okey. Kita akan membaca selepas ini. Boleh? Boleh. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam rancangan Mari bertaranum. Ya Rabb. Kita masih lagi dalam rancangan Mari Bertaranum. Adik-adik di rumah, makcik-makcik, pakcik-pakcik bolehlah ikut serta dalam surah Luqman, ya. Ayat 12, ayat ke-14, 15. Ayat ke-15 dalam taranum nahwan harkat pertama dan kedua. Kita dengar Ustaz buat wa in jahada wa in jahadaka ala wa in jahada bunga wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Tunggu lagi. Kabi malai. Tunggu sampai bawah. Tunggu malai. Kemudian naik. Salaka bihi ilmun.
Tekan. Fala tuti'huma. Jadi kita kembangkan Taranum nahwan harkat pertama, kita masukkan aksesori-aksesori yang menarik. Dengar sekali lagi. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma salaka bihi ilmun. Kemudian tekan. Fala. Cuba. Fala Suara halus. Fala tuti' jangan tutik. Kalau tutik huma itu kita Melayu kita tutik. Tak boleh baca tutik. Tutik. Cuba ti. Ta di bawah bunyi ti campur dengan air. Ti. Bukan tek. Hati-hati. Okey, 1 2 mula tanya apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima salaka bihi ilmun. Fala tuti'huma. Okey. Nampak menarik ya? Kita dengar Hafif. Cuba alunkan. Wa in jahada. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima tusyrika bima salaka bihi ilmu fala tuti'huma. Okey, boleh. Cuba adik satu. Cuba satu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi Ilmu fala tuti'huma. Okey, jadi kalau adik nafas pendek boleh berhenti di mana-mana. Ala an tusyrika bi ma laysa laka bih. Boleh. Tapi kita cuba latih ayat yang panjang supaya kita melatih nafas yang panjang. Okey. Cuba semua 1 2 mula. Wa salaka bihi ilmun fala tuti'huma. Okey, yang kedua. Macam mana? Asli dulu, yang asli dulu. Nahwan asli. Wallahu dzul fadlil azim. Wa sahibah. Okey, dengar Ustaz Pak. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Mula. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Okey, seterusnya harakat yang ke-3. Dengar Ustaz Pak. مثل الذين حملوا التوراة coba مثل الذين حملوا التوراة sekali lagi dengar مثل الذين gerak kepada الذين coba حملوا التوراة malam
malam, Malam. malam, Sambung lagi. Malam. malam, Yahmilu. yahmilu, Haka. haka, Haka. haka, Haka mathalin. haka masalil, Himar. himar. Dengar sekali lagi daripada awal sampai akhir. Perhatikan di mana tempat yang berubah. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. Jadi alhamdulillah kita telah sampai kepada penghujung rancangan. Sebelum tadi kita telah belajar mengenai hukum-hukum bertaranum. Hukum apa? Bertaranum, Taranum haram dan sunat. sunat. Dan juga kita telah mengalunkan harkat yang ketiga, surah Al-Jumu'ah, Taranum, Nahwan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada episod akan datang dalam rancangan Mari Bertaranum. Ya Rabb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.